ini bukanlah untuk melihat orang lain, tetapi untuk melihat diri kita sendiri, ya. Pertama, orang yang cinta akhirat ini mudah memberi. Dia mudah memberi. Artinya orang cinta akhirat ni pemurah. Dia mudah memberi harta dia. Dia tidak materialistik. Kemudian orang yang cinta hari akhirat ni dia mudah memberi kemaafan. Dia tidak individualistik. Tadi materialistik, sekarang tidak individualistik. Maksudnya dia boleh memberi maaf. Kerana apa? Orang yang boleh memberi maaf ni kerana dia nak keampunan Allah di hari akhirat. Orang yang mudah memberi harta ni kerana dia hendak pahala yang berganda di hari akhirat. Jadi apa sahaja yang dilihat di dunia ni sebagai investment dia untuk hari akhirat. Subhanallah, orang yang cinta hari akhirat ni dia mudah memberi pertolongan, Siti, ya. Kalau orang minta tolong dia, dari segi tenaga dia, dari segi masa dia, dari segi apa-apa lah orang minta tolong, dia mudah memberi pertolongan. Kenapa? Kerana dia nampak matlamat di hari akhirat itu hanya tercapai apabila dia membantu orang di dunia ini. Dia begitu, ya. Subhanallah. Satu lagi, ini mungkin kecil saja, tetapi ini satu tip of iceberg maksudnya, ya. Kecil kelihatan tetapi di dalamnya besar, ya, iaitu tanda orang mencintai akhirat ini ialah banyak senyum, ya. Mudah tersenyum, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Jabir, dia memberi komen sejak dia masuk Islam dan berkenal dengan Rasulullah, dia tidak pernah melihat Rasulullah melainkan Rasulullah sentiasa tersenyum. Maksudnya Rasulullah banyak tersenyum. Kerana apa? Kerana di hati Rasulullah ada cinta akhirat. Kerana apa? Bila kita cinta akhirat, kita jadi orang yang pemurah. Ya, kalau orang yang jadi pemurah ni, saya kata mudah memberi. Subhanallah, memberi apa? Memberi kasih sayang. Kerana senyuman adalah tanda ada kasih sayang. Orang yang tak ada kasih sayang tidak mudah tersenyum, ya. Dan bila kita lihat kenapa ada kasih sayang? Kerana ada iman. Iman itu cinta kepada Allah dan cinta kepada hari akhirat. Itu satu tanda dia, ya. Itu mudah memberi, ya, Siti, ya. Apa lagi tanda orang tu cinta akhirat, Siti, ya? Iaitu dia tabah jika dia menghadapi musibah. Itu orang cinta akhirat. Tanda dia tabah menghadapi musibah. Azab di akhirat, azab di hari akhirat yang begitu besar akan mengecilkan azab di dunia ini. Kalau musibah ni tentulah azab. Jadi kita rasa kalau ada azab-azab di dunia ini macam sakit, kemiskinan, kegagalan, dihina oleh orang dan sebagainya. Ini di dunia lah, difitnah oleh orang dan sebagainya. Bagaimana supaya kita tabah? Tabah dengan ingat akhirat. Sebab bila kita ingat di akhirat, azabnya lebih pedih. Maka kecil dah tadi, ya? Kecil dah di dunia ini. Sebab itu bila orang di dalam hatinya ada ingat akhirat, Siti, ya, dia boleh mengingat dalam hatinya ada satu kesedaran yang mana apabila musibah datang mesti ada tiga ni. Yang tiga-tiga ni semua datang daripada jiwa yang ada hari akhirat. Iaitu pertama, dia mengingatkan ini pahala datang daripada Allah. Dengan musibah datang pahala, sebab musibah itu adalah ujian. Ujian itu tanda Allah sayang. Allah tidak letih menguji kerana Allah tidak letih untuk menyayangi, ya, kita kata gitu. Dia kemudian yang kedua, dia mengingatkan kafarah pada dosa-dosa dia. Jadi bila ada musibah, yang tadi dia ingat akan pahala, dapat pahala. Yang ini kalau dia tak ingat dapat pahala pun, dia rasa dengan musibah ini kafarah ataupun penghapusan kepada dosa-dosa dia. Dan dia ingat bahawa dengan musibah di dunia ini, dia akan mendapat derajat yang tinggi di hari akhirat nanti. Kerana orang yang lebih diuji, orang yang lebih imannya akan lebih diuji. Begitu, ya. Jadi sebab itu bila dia ada satu godaan untuk dia terima, dengan dia terima godaan itu, dia terselamat daripada kesakitan. Tetapi dia rela untuk sakit kerana godaan-godaan yang datang daripada dosa. Dia tak mau. Rasuah kita. Dia dalam keadaan kesempitan ni, dalam keadaan dia miskin, lepas tu anak nak melanjutkan pelajaran, isteri sakit, lepas tu tiba-tiba ada orang nak bagi rasuah pada dia, kan. Jadi waktu itu macam mana ingat akhirat? Dia ingat akhirat. Ya Allah, ingat di hari akhirat ni nerakanya lebih parah lagi. Jadi biarlah miskin di dunia, biarlah sempit sikit hidup di dunia kerana terhindar daripada keseksaan terseksa yang pedih dan berganda di hari akhirat nanti. Ini pertamalah. Jadi orang yang ingat akhirat, tanda pertama tadi, dia mudah memberi, dia orang yang mudah pemurah. Yang kedua, dia tabah mendapat musibah. Dan yang ketiga, dia tidak lupa
diri apabila mendapat nikmat, dia sentiasa ingat pemberi nikmat. Bukan saja dia, banyak orang yang bila dapat nikmat dia hanya ingat nikmat, dia lupa pemberi nikmat. Apabila dia lupa pemberi nikmat, dia tidak menjadi hamba yang bersyukur. Jadi orang bagaimana dia tidak lupa pemberi nikmat ni Siti, orang yang ingat akhirat, dia nampak bahawa dunia yang Allah bagi pada kecil sangat dibandingkan dengan nikmat di hari akhirat. Jadi ini kecil saja yang dapat ni, dia tak lupa diri sebab dia rasa Allah tu lebih besar daripada nikmat. Pemberi hadiah itu lebih utama daripada hadiahnya. Tetapi orang yang tak ingat akhirat, dia hadiah itu lebih besar daripada pemberi hadiah. Jadi sebab itu apabila dia diuji apabila dia mendapat nikmat, subhanallah, dia ingat nikmat ni hanya sementara saja, ya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala adanya nikmat yang jauh lebih besar, lebih hebat di hari akhirat nanti. Ini nikmat di dunia ni bukan segala-galanya. Jadi dia tak lupa diri. Jadi orang yang lupa diri ni selalunya kenapa dia rasa nikmat itulah segala-galanya. Tidak. Kemudian yang keempat, dia tidak orang yang ingat akhirat ni, dia tidak berbangga dengan amalan dia. Ya, tidak berbangga dengan amalan dia kerana apa? Amalan-amalan itu dirasakan kecil dan sedikit saja dibandingkan dengan pembalasan Allah di hari akhirat. Sebab itu jangan ada di hati kita, Siti, bahawa yang kita boleh masuk ke dalam syurga itu dengan amalan. Tidak. Allah perintahkan kita beramal dan kita wajib beramal ibadah. Tetapi kena ada keyakinan dalam diri kita, bukan amal ibadah itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam syurga, bukan. Tetapi rahmat daripada Allah semata-mata. Jadi apabila kita rasa yang kita beramal ini kecil saja dibandingkan dengan rahmat Allah yang memasukkan syurga, dia tak ada banggalah. Apa yang nak dibanggakan? Kerana perkara ini bukan besar sangat daripada dia yang dia buat untuk apa dibandingkan dengan rahmat Allah, dibandingkan dengan apa yang Allah sediakan di hari akhirat nanti. Dan yang kelima, tanda orang yang ingat akhirat ialah dia tidak putus asa dengan dosa. Walaupun dosa besar macam mana pun, kecuali dosa syirik, bahawa dia sentiasa ada harapan untuk dia diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia rasa bahawa apa-apa yang dilakukan di dunia ini, dosa-dosa yang di dunia ini, selagi dia tidak mati, selagi itu dia ada harapan untuk mendapat keampunan daripada Allah di hari akhirat. Jadi untuk itu dia bertaubat. Dia tidak putus asa dengan dosa. Berdosa memang satu kesalahan, Siti, tetapi berputus asa dengan dosa itu satu kesalahan yang lebih besar lagi. Baik, yang akhir sekali, sebelum ada 2-3 lagi sebelum saya kita buka, kita raikan para pendengar, ialah orang yang ingat akhirat ni dia zuhud. Zuhud artinya dengan dunia ini kita kena zuhud, tetapi kita lihat apa pengertian zuhud yang sebenarnya. Zuhud bukan mengharamkan yang halal, bukan mengharamkan yang halal, cuma dia mengurangkan pengambilan yang halal itu kerana yang halal itu dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram, tetapi dia menolak benar-benar totally yang haram, tetapi dia mengambil yang halal itu sekedarnya. Itu yang dikatakan dia bukan mengharamkan yang halal. Dan dia, orang yang zuhud ini, dia tidak mensia-siakan harta dia. Artinya dia bukan mensia-siakan, dia ada harta tetapi harta itu tidak masuk ke dalam hatinya, Jadi dia memanfaatkan harta itu. Macam contohlah, Siti, kita tahu kita akan pergi ke, misal kata, ke menunaikan umrah. Kita nak duit duit ringgit, di sana pakai dinar, betul ataupun kita panggil sana apa ni kalau pergi ke Eropah misal kata guna euro, mata wang, maka takkanlah kita pegang sini ini ringgit Malaysia, sana pakai euro kita buang. Tak, kita tukar duit tu, tukar duit ringgit tu kepada euro, tukar duit tu kepada misal kata rial Saudi. Kerana apa? Kerana itulah yang dia kata, cara kita menukar duit kita ni, kerana kita ni singgah, kita akan pergi ke tempat abadi, ialah dengan menukarnya menjadi pahala. Artinya kita tidak mensia-siakan yang dikatakan harta kita. Subhanallah, yang katakan zuhud itu ialah hati kita lebih yakin kepada Allah daripada apa yang ada di tangan kita. Hati kita dengan Allah lebih yakin, lebih kuat lagi daripada harta yang ada di tangan kita. Kita contoh, kadang-kadang kita tak zuhud ni macam mana? Selagi ada kereta ni hantar servis selalu dalam tip top condition, okey.
rumah saya ni, rumah dah dibina dengan bagus, dah tengok pelannya sebagainya, bangunan ni tidak akan runtuh, rumah ni tidak akan runtuh. Okey, simpanan dalam bank saya sekarang dah banyak dah, nanti kalau bila saya hari tua nanti saya tak susah, misal kata. Subhanallah, ini tidak zuhud. Yang dikatakan zuhud itu ialah orang yang ada simpanan, ada rumah, ada kereta, dan dia jaga rumah, ada jaga kereta dia dan sebagainya, tetapi hati dia lebih yakin dengan janji Allah daripada harta yang ada di tangan dia. Itulah kata. Jadi begitu. Subhanallah, orang yang zuhud ni, tanda yang akhir ialah susah dan senang sama saja. Ya, kita boleh tengok, dia boleh lihat senyum, ya. Ada duit senyum, tak ada duit boleh senyum, ya. Dalam keadaan musibah dia boleh senyum, dalam keadaan nikmat dia boleh senyum. Kenapa? Ya, dalam hatinya yang tadi ada cinta akhirat. Subhanallah. Yang akhirnya tanda orang yang zuhud dengan dunia, iaitu tidak cinta kepada dunia dan cinta akhirat ini, puji dan keji manusia sama saja, ya, sama saja, ya. Kita ni tidak, kalau dipuji, seronok kita, gembira kita hari ni, ya, seronok, nak buat apa ni, ceria. Tapi bila kita dikeji ke, ada orang yang mengata kita ke, yang kita dengar, ataupun ada orang yang menulis untuk kita dan sebagainya, waktu itu kita rasa macam terjejas. Maka waktu itu kita tidak, yang dikatakan cinta akhirat. Cinta akhirat yang dikatakan zuhud tadi ialah puji dan keji manusia sama saja dalam hatinya. Jadi itulah tanda kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Antaranya ialah apabila ada cinta akhirat dalam hati kita. Dan tanda cinta akhirat yang saya kongsikan bersama dengan para pendengar sebentar tadi ialah ada 6 yang diakhiri dengan zuhud. InsyaAllah ada 3 lagi nanti kita boleh berkongsikan, InsyaAllah. Okey Ustaz, kita buka sekarang peluang kepada para pendengar untuk bertanyakan soalan. Boleh melalui 3 cara, ya. Pertama, anda boleh hubungi kita di konti 03-6205-1500, ataupun cara kedua, anda boleh like kami di Facebook ikim.fm. Cara ketiga, SMS, ya, dengan menaipkan ikim, jarakkan soalan anda dan hantar ke 39111. Okey, yang pertama bertanya, pencari hidayah hakim, bagaimana Ustaz kita nak besarkan cinta kita pada akhirat, atau bagaimana nak upgrade kepada yang lebih baik? Mungkin ada kecintaan tapi masih kurang. Macam mana Ustaz? Ya, baik. Cinta akhirat ini kita boleh bina kepada pencari hidayah, apabila kita ada ilmu tentang hari akhirat. Sebab itu dikatakan dengan ilmu kita mengetahui, kita memahami, kita menghayati, ya, bahawa kehidupan akhirat itu memang kehidupan yang sebenar, yang hakiki dan abadi. Di dunia ini hanya bersifat sementara. Bagaimana kita dapat tahu bahawa kehidupan dunia ini sementara? Bagaimana kita tahu kehidupan syurga itu ada? Di hari akhirat nanti ada kehidupan selepas mati. Bagaimana kita tahu, Siti, ya? Semuanya diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dikatakan Rasul, penyampai risalah. Rasul juga dikatakan Nabi. Nabi itu nubuah artinya penyampai berita. Berita-berita dan risalah-risalah ini datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian berita-berita ini dimuatkan di dalam Al-Quran dan juga dalam Al-Hadis. Jadi bagaimana kita nak meyakini dan sebagainya, kita kena sentiasa membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, ambil ilmu-ilmu dengan Al-Quran dan mendalami ilmu-ilmu hadis yang menceritakan perkara-perkara ini. Ini suatu perkara, ya. Artinya langkah pertama ialah ilmu. Ni kena ada ilmu tentang Al-Quran. Ilmu tentang hari akhirat, ilmu tentang akhirat di dalam hadis, kita kena baca. Begitu juga yang ditafsirkan oleh para ulama kita. Ulama-ulama ada menulis tentang perkara-perkara ini, tentang perkara ini diperincikan kepada kita, buku-buku ataupun kitab-kitab yang muktabar tentang hari akhirat, kehidupan selepas mati ini. Jadi apabila kita lihat diperincikan lagi, diberi contoh, diberi tamsilan, contoh-contoh di dalam Al-Quran itu diperincikan. Subhanallah, bila kita baca, kita faham, dan akhirnya apa yang kita faham tu kita yakini ke dalam hati. Meyakinkan ke dalam hati itulah hakikat ilmu yang sebenar. Yang selalu dikatakan ilmu itu ialah ketibaan makna pada jiwa kita. Tadi melalui akal kita dengan kefahaman, tetapi ini dah meresap ke dalam hati kita, hingga menimbulkan penghayatan, hingga menimbulkan keyakinan. Okey, tak cukup berhenti begitu saja. Untuk menambah lagi keyakinan itu mesti ada amal.
mesti ada yang kita buat melalui ibadah-ibadah, iaitu rukun iman. Tadi rukun Islam, tadi rukun iman, yang ni rukun Islam. Rukun Islam tu apa? Syahadah, solat, puasa, haji dan sebagainya. Dan ada amalan-amalan dalam bentuk sunat dan sebagainya. Itu semua zikrullah dan sebagainya, itu akan menambahkan lagi keyakinan yang ada dalam diri kita. Dengar ya, dengan keyakinan kita beramal, dengan beramal kita menambah keyakinan. Begitu, dia sentiasa begitu. Jadi keyakinan tu baik. Selain daripada itu, untuk menambah keyakinan kita ialah dengan membaca kisah-kisah orang yang yakin, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para nabi yang ada di dalam Al-Quran, kisah-kisah para rasul, ya, bagaimana mereka sanggup berkorban untuk kehidupan akhirat. Kita lihat para sahabat, kisah-kisah ini subhanallah, dia akan masuk ke dalam hati. Itu yang saya kata, kisah-kisah ini dia akan memberi satu rangsangan, kerana dengan kisah-kisah kita melihat model kehidupan para sahabat, model kehidupan para rasul dan para nabi, ya. Sebab itu didatangkan kisah-kisah ini di dalam Al-Quran, ditulis oleh para kisah-kisah para sahabat ini dalam kitab. Jadi kita baca kisah-kisah para sahabat ini, kisah-kisah para anbiya dan para rasul ini, masuk ke dalam hati kita. Okey, kemudian kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya, bila orang-orang yang soleh ni, kehidupan mereka itu, apabila kita bergaul dengan mereka, insya-Allah keyakinan dan amalan serta perilaku mereka yang begitu cinta akhirat itu lama-lama akan masuk ke dalam hati kita. Begitulah itu, ya. Inilah cara kita untuk meningkatkan keyakinan kita kepada hari akhirat. Ilmu kemudian membentuk keyakinan, keyakinan membentuk amalan, amalan menambah keyakinan lagi. Kemudian kita dengar kisah-kisah para sahabat dan para orang-orang yang yakin kepada hari akhirat. Kemudian kita bergaul dengan orang yang baik, sama ada guru atau sahabat-sahabat yang mencintai hari akhirat, insya-Allah. Kita sambung lagi Ustaz. Saya teruja nak tahu 3 lagi tu apa? Ya, baik. Yang dikatakan orang yang cinta akhirat itu ialah yang pertama, yang ketujuh, ya, dia sentiasa optimis dalam hidup. Dia tidak pesimis. Ya, sebab orang yang ada ingat hari akhirat ini, dia sentiasa ada harapan. Keep hope alive. Ya. Walaupun dalam keadaan terhimpit dengan begitu banyak ujian di dunia ni, maksudnya dia sentiasa ada kehidupan selepas mati. Kehidupan selepas matilah yang hakiki. Jadi sentiasa hidup jiwa dia. Kalau dia kata dunia saja, akhirat tidak ada, bila dia diuji macam mana? Inilah the end of the road. Maksudnya inilah penamat segala-galanya. Jadi cinta akhirat itu menimbulkan harapan. Harapan itulah yang membina sifat optimis. Dia tidak pesimis. Subhanallah. Tetapi kebanyakan kita, minta maaf lah, kita lah, termasuk kita tu, saya dan kita lah semua, ya. Kita ni rabun jauh, ya, rabun jauh ni apa? Tak nampak yang jauh, kita nampak yang dekat saja, ya. Kita nampak yang dekat saja. Kalau kita nampak azab di dunia ni lah paling azab. Kita nampak dapat nikmat ni lah yang paling hebat, ya. Kita nak itu. Jadi kita tak nampak ada azab yang lebih pedih di hari akhirat, ada nikmat yang lebih hebat lagi di hari akhirat. Kita tak nampak bahawa kehidupan di dunia ni sebenarnya sangat kecil dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Dunia ni sempit, akhirat ni lapang. Subhanallah, ketika saya dululah baca dalam buku-buku sains, saya kata kehidupan di bawah lautan di dunia ini sebenarnya lebih luas daripada kehidupan di atas daratan. Kerana bumi ini lebih banyak lautan, air daripada darat, betul, ya? Jadi di bawah tu, alam di bawah tu lebih luas lagi daripada alam di atas ni, betul. Tetapi kalau kita bawa pula banding di hari akhirat lebih luas lagi. Jadi kita rasa, waktu itu kalau kita diuji ada kehidupan yang boleh buat, kita ada timbul optimis dalam kehidupan. Kita tidak pesimis. Kita tak pesimis dan kita tidak menyangka buruk. Kita menyangka yang baik akan datang kepada kita, insya-Allah, ya. Baik. Kemudian yang ke-8, kita tidak akan membuka aib orang. Ini ada kaitan dengan minggu yang lalu, ya. Orang yang ingat akhirat, dia tidak akan rela, dia tidak akan, orang kata, mudah-mudah untuk membuka aib orang. Kenapa? Kerana ada janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan tutup aibnya di hari akhirat. Subhanallah, ya. Kita tahu siapa kita, ya. Di samping Allah tahu siapa kita, kita sendiri kita tahu siapa kita. Yang sebenarnya ialah kita ketika bersendirian. Sekali lagi saya ulang, ya. Kita yang sebenarnya ialah
kita ketika bersendirian. Kerana bersendirian ni baru tahu warna kita yang sebenar. Kita tahulah jahat kita. Ya, subhanallah. Kalaulah kata apa yang kita buat secara bersendirian, na'udzubillah ini dibongkar di hari akhirat nanti, malu tak? Malu, malu. Apa saja yang kita buat, dosa yang kita buat, sebenarnya kita boleh delete dalam history, kita boleh buat, kita boleh orang boleh lupa, sebab manusia ni mudah lupa akan kesalahan kita. Tetapi di hari akhirat, kalau ketikanya kesalahan-kesalahan ni, dosa-dosa ini, minta maaf aib-aib kita ini, maksiat-maksiat kita dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana rasanya? Malu tak? Malu di akhirat. Subhanallah, berganda hingga di dalam kitab-kitab disebut orang yang malu di akhirat hingga gugur kulit dan daging-daging muka mereka. Jadi kalau kita mengingatkan akhirat, maka kita tidak akan sewenang-wenangnya membuka aib orang di dunia. Kita nak Allah tutup aib kita di hari akhirat. Betul Siti sebab itu cinta akhirat ada satu tanda yang ke-8 ialah tidak akan membuka aib orang. Sekarang mudah-mudah dalam Facebook, dalam ini kita buka aib orang dan sebagainya. Baik, yang ke-9, ini ada kaitan dengan yang dibincangkan oleh profesor sebelum ini, iaitu dia tidak stres dengan kehidupan di dunia. Dia tidak akan stres. Sebab apa? Hidup ini penat. Sekali lagi dengar hidup ini penat, mari berehat dengan ingat akhirat. Hidup ini memenatkan daripada satu orang sampai dikatakan life is to solve problem. Satu masalah timbul, kita selesaikan. Esok datang lagi masalah. Tak pernah habis, berterusan. Subhanallah, kita ingat bila kita makin tua nanti hidup kita akan makin mudah. Tidak. Makin tua beban makin banyak. Tenaga makin kurang, tetapi perjalanan hidup kita tak sampai lagi. Seperti mana yang saya kata dalam nasyid, hujungnya jauh, pangkalnya belum pangkalnya jauh, hujungnya belum tiba. Pangkal dah jauh dah kita tinggalkan, tetapi hujung belum tiba, tak nampak, bila dan sebagainya. Hidup ini memenatkan. Mari berehat dengan mengingati akhirat. Bila kita ingat akhirat, kita tahu ini semua sementara. Bila kita katakan dunia ini sementara, barulah kita dapat hadapinya dengan sederhana. Kita boleh menghadapi sesuatu tu dengan sederhana hanya dengan keyakinan bahawa itu bersifat sementara. Kalaulah kita anggap ini kekal, kita tak boleh hidup. Kita tak boleh hadapi dengan sederhana. Ingat sementara dan sederhana satu yang sinonim. Hanya apabila kita merasakan hidup di dunia ini sementara, barulah kita akan hadapi dengan sederhana, dan kesederhanaan itulah satu ketenangan dalam hidup kita, tidak stres. Baik Siti, sebab itu di dunia ini kalau gembira jangan gembira sangat. Kalau duka jangan duka sangat. Jadi di mana? Sederhana. Sederhanalah, itulah satu ketenangan, insya-Allah. Itu. Seterusnya, Kiriman Rufaidah tanya, Ustaz, kadang-kadang kita fikir kita ni nak mencari harta yang lebih untuk bantu kita di akhirat nanti, tapi mengawal nafsu itu yang sukar. Sebab contoh, bila kita ada rezeki lebih, memang kita masih berkira-kira. Macam mana tu Ustaz? Zikir lebih ke atau harta lebih? Harta. Baik, saya teringat begini dalam 2-3 minggu yang lalu saya mendengar Radio Aikim, ada seorang murabi kita Ustaz Bashir subhanallah, saya sangat hormat Ustaz ini dia membawa satu kelompok para muqarrabin yang apabila dia berniaga, Siti, dia tak mau berniaga tu sampai dia boleh mampu keluarkan zakat. Dia tak mau perniagaan tu sampai dia mampu mengeluarkan zakat. Kerana apa? Kalau dah zakat tu artinya cukup haul dan cukup nisab dia lah. Maksudnya perniagaan tu dah besar lah sehingga boleh keluarkan zakat. Jadi ada orang muqarrabin, dia berniaga dengan harapan dia tidak boleh keluarkan zakat. Kita kata kenapa? Rupanya penjelasan daripada Ustaz Bashir ialah dia kalau dia keluar zakat artinya harta tu banyak walaupun halal. Bila banyak walaupun halal, dia teringat kata Sayyidina Ali, dunia ini dia benci kerana wa haramul azab wa halalul hisab. Yang haram itu diazab, yang halal itu dihisab. Jadi orang muqarrabin dia tak mau kena hisab banyak-banyak. Walaupun barang harta dicari secara halal, tetapi yang halal itu dihisab. Kira bicara Allah terlalu detail. Satu jarum pun nanti ditanya daripada mana duit yang kita dapat untuk beli jarum dan apa yang kita jahit dengan jarum itu. Begitu detail tanya pertanyaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita lah, kita keluar negara dekat custom, kita bawa barang banyak betul, semua barang tu legal, tetapi lambat
kena cek, buka satu-satu. Ya. Kawan kita tadi yang tak beli barang apa pun dah sampai kenderaan dah, dah lepas dah custom, kita masih lagi terkial-kial kerana dikira dan sebagainya. Alhamdulillah lah, lepas juga kita tak bawa benda-benda yang haram, tetapi lambat. Ini salah satu pandangan orang mukarrabin. Ada lagi satu orang golongan lain pula lain begini. Dia menjadikan macam ni Siti, dia nak katakan para pendengar, dia nak berniaga supaya dia boleh keluar zakat. Terbalik daripada tadi, sebab apa? Kalau dia nak berniaga tu supaya dia boleh keluar zakat, supaya dia boleh memberi, supaya nanti apabila harta kekayaan itu dia boleh membantu orang lain dengan harta dia. Jadi artinya dengan dia mengeluarkan zakat tu, ramai orang mendapat manfaat. 8 asnaf tu dah tentu dah, fakir, miskin, orang berhutang. Kalau kita tak ada duit, macam mana kita nak keluar zakat? Bila kita tak ada keluar zakat, macam mana kita nak berwakaf? Bagaimana kita nak membantu orang fakir miskin? Ini satu pandangan lagi. Subhanallah, di mana antara dua pandangan ini? Tepuk dada tanya hati kita lah yang mana. Kalau yang tadi agak-agak dunia ini apabila berada di tangan, godaannya menyebabkan kita, misalnya kata, kita lupa kepada Allah, maka eloklah kita ambil sekedarnya. Tetapi kalau kita rasa dengan dunia ini kita boleh membawa banyak kebaikan, iaitu kita ada cita-cita untuk menjadi khalifah. Khalifah itu ialah memberi kebaikan, tak cukup jadi baik tetapi untuk memberi kebaikan. Maka kita daripada itu bolehlah cari harta sebanyak-banyaknya, dan harta yang sebanyak-banyak itu kita gunakan untuk membantu orang. Kita jadi orang kaya yang bersyukur. Tadi kita mencari harta dengan sifat hamba Allah. Yang kedua ini mencari harta dengan sifat khalifah di muka bumi. Jadi sama daripada tepuk dada tanya hati kita lah, di mana keadaan yang kita ni. Itu yang dikatakan tadi, rezeki kita subhanallah kita boleh cari sebanyak-banyaknya, tapi pada masa yang sama ingat Allah sebanyak-banyaknya juga. Sebab itu apabila di dalam surah Al-Jumu'ah misalnya kata, apabila kita keluar daripada masjid, dia kata carilah rezeki kurniaan Allah, tetapi ada peringatan dia, ingat Allah banyak-banyak. Apabila kita ingat banyak-banyak, insya-Allah harta yang banyak tidak akan melalaikan kita, insya-Allah. Ustaz Fahrul, kesimpulan Ustaz, tajuk kita hari ini? Subhanallah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Ketika kita membincang soal cinta akhirat ni pun, cinta belum lagi meresap ke dalam jiwa kita. Cinta ini adalah soal hati. Dia dirasakan, bukan dia difikirkan. Subhanallah, untuk kita rasakan betul cinta akhirat ke dalam hati ini, kita kena mencabut akar umbi cinta dunia ini. Apa yang menduka citakan dalam hidup kita? Kemudian banyak soal-soal dunia, kerana isteri, kerana anak-anak, kerana kawan-kawan, kerana harta dan sebagainya. Itu yang lebih menduka citakan kita. Lebih baik mulai saat ini, sama-sama, apa yang menduka citakan kita ialah dosa. Apa yang mendukakan cinta ialah kejahatan kita, mazmumah yang berkarat dalam hati kita. Subhanallah, itulah yang kita dapat rasakan. Dan apakah yang mengembirakan kita? Bukan kerana pujian orang, bukan kerana harta yang datang, bukan kerana nikmat yang melimpah, tetapi yang menggembirakan kita, kita boleh solat berjamaah, kita boleh baca Quran, kita boleh memaafkan kesalahan orang, kita boleh subhanallah bersedekah dengan orang, kita boleh memberi senyuman kepada orang lain, insya-Allah. Jadi subhanallah, mudah-mudahan kita boleh tersenyum dengan senyuman yang datang daripada hati kita yang mencintai hari akhirat. Wabihi wallahu alam. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk anda